Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pagi yang mulia ini, iaitu pagi hari Selasa 18 hari bulan 8 2020 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1441, kita dapat meneruskan pengajian kita bermulanya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman iaitulah surah yang ke-55 dalam juzuk yang ke-27. Surah 25, juzuk yang ke-27. Mari kita mula dengan bacaan ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Kita pergi kepada muqaddimah surah. Tanda muqaddimah surah dalam pimpinan Ar-Rahman. Surah ini diturunkan di Madinah. Dalam kitab kita, kitab muqaddimah pimpinan Ar-Rahman kata surah ini diturunkan di Madinah. Tulis sini. Ada khilaf ulama di sini tentang di mana turunnya ayat ini. Pimpinan Ar-Rahman kata diturunkan di Madinah. Ada ulama kata wahya makkiyatun. Surah ini surah makkiyah ala rajih, mengikut pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih kata surah ini makkiyatun, mana diturunkan di Makkah. Kenapa khilaf ni? Kita tengok nanti. Kenapa khilaf? Mengandungi 78 ayat. 78 ayat ni pun khilaf juga ni. Ada kata 77. Kenapa 77? Bi'tibar anna Ar-Rahman, ada setengah ulama kata Ar-Rahman 'allamal Qur'an jadi satu ayat. Jadi 77 kurang satu. Ataupun 76. Mereka berbeza pandangan tentang bilangan ayat faslan wa waslan. Sama ada kita sama terus ataupun kita pisah. Seperti ayat hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa bain hamimin an. Dia satu ayat ke dua ayat. Jadi ada tiga pandangan ulama di sini. Yang pentingnya dalam kitab kita ni menulis 78 ayat. Alhamdulillah, saya dah ulang banyak kali. Perbezaan itu tak jauh beza sih. Cuma dia masalah nak berhenti mana. Faslan wa waslan tu dia kata. Kita pergi kepada tasmiyatus surah. Nama surah ini suratu Ar-Rahman. Dalam mushaf, dalam kitab-kitab sunnah, tafsir, menamakan dia surah Ar-Rahman.
Wasammaha As-Suyuti dan lain-lain ulama nama dia Arusul Quran. Tulis tu. Arusul Quran. Dia kata apa makna arus? Pengantin Al-Quran tu. Duduk situ. Karena tersebut dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi menamakan surah Ar-Rahman dengan Arusul Quran. Al-Baihaqi menyebut dalam kitab Syu'abul Iman dari hadis Ali. As-Sa'labi menyebutnya dalam tafsir dia, tafsir. Tapi kata di Al-Fairuz Abadi, tanda pelajar. Fairuz Abadi dalam kitabnya Basairu Zawil Tamyiz mengatakan hadis yang menyebut tentang Arusul Quran ini minal munkarat allati waradat fi fadlis surah, di antara hadis mungkar yang diriwayat tentang kelebihan surah. Maknanya bermasalah lah bila kita sebut dalam bab ini. Kalaulah sahih hadis itu diterima, Arusul Quran itu nama wasfun lis surah, sifat surah ini menceritakan, tapi bukan menyatakan kelebihan dia dan juga bukan nama dia. Karena itu ulama-ulama yang membincangkan tentang asmaul surah tidak menyebut sedemikian. Baik. Tadi isu yang pertama yang kita bincangkan tadi, Madaniyah ke Makkiyah? Surah ini diturunkan di Mekah ke di Madinah? Dalam kitab kita ni, pimpinan Ar-Rahman kata Madinah. Sebab apa Madinah? Dia kata Madinah sebabnya dikatakan sebab turun ayat Quran ini ketika Nabi SAW mengadakan perjanjian damai Sulh Al-Hudaybiyah dengan orang kafir di Mekah. Tahun bila? Tanda pelajar. Sulhul Hudaybiyah ini terjadi pada tahun yang ke-6. Nabi cuba nak masuk Mekah, disekat oleh Quraisy. Sampai Nabi kita berkumpul di Hudaybiyah beberapa ketika. Bila nak buat perjanjian di antara Nabi dengan Suhail bin Amru di Al-Hudaybiyah, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim." Suhail tercengang. Dia kata, Ar-Rahman, wallahi ma adri mahu. Apa dia Ar-Rahman? Macam dia pertikaikan. Ar-Rahman tu dia pertikai. Uktub, tulis macam biasa. Bismikallahumma. Dia tak mahu nama Ar-Rahman. Faqala Nabi SAW, uktub. Ali, tulislah. Bismikallahumma. Wa nazalat hazihi surah. Maka turun surah ini. Maka dengan sebab ini, para ulama mengatakan surah ini Makkiyah. Diturunkan, surah ini Madaniyah. Diturunkan di Madinah. Seperti dalam kitab kita ni. Baik. Hujah yang mengatakan dia ni Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah, dia kata apa? La yalzam. Tidak lazim bahawa dia ni adalah merupakan sebab nuzul khas. Tetapi orang Arab la ya'rifun. Orang Arab jahiliah dulu tak kenal nama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Maka kerana itulah sebahagian ulama kata ar-rajih, pendapat yang kuat, surah ini Makkiyah. Sebab turunnya surah ini memberi jawapan kepada istingkar puak-puak kafir ingkar beribadat kepada Allah Ar-Rahman, seperti dalam surah Al-Furqan. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman anasjudu lima ta'muruna. Bila Allah Ta'ala turun usjudu lir-Rahman, kamu sujudlah kepada Tuhan Ar-Rahman, mereka kata apa itu Rahman? Dia marah.
tak setuju. Maka turun ayat Quran ini memberi jawapan kepada mereka, memperkenalkan Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dan telah diriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas'ud baca surah ini di Mekah dekat dengan Kaabah, fadarabuhu, puak-puak kafir mari pukul dia, wa kadu yaqtulunah, hampir-hampir mereka itu membunuhnya. Baiklah, itu para jemaah, para pelajar sekalian, perbahasan ulama kenapa khilaf. Maka pendapat yang mengatakan ar-rajih, surah ini makkiyah, kita kata wallahu a'lam. Kita pergi kepada pimpinan Ar-Rahman. Dinamakan surah ini Ar-Rahman, yakni Tuhan yang amat pemurah. Ar-Rahman makna apa? Tuhan yang amat pemurah. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Dialah Tuhan yang amat pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya, yang mengajarkan Al-Quran sebagai nikmat pemberian yang tidak ada tolok bandingnya, dan Allah lah yang menciptakan manusia dan membolehkan mereka berkata-kata dengan petahnya untuk memberi dan menerima penyataan. Kita ni boleh cakap comel, jari-jari ada orang gagap kan. Intisari kandungan ayat, kandungan surah menggambarkan kekuasaan Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam yang terbentang luas dan yang mengurniakan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada sekalian makhluknya. Pada tiap-tiap kali Allah Ta'ala menerangkan jenis nikmat yang diberikannya itu disertakan dengan cabaran kepada umat manusia dan jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan wahai manusia dan jin. Alhamdulillah para jemaah tanda ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala ulang berapa kali? Tanda. Berapa kali dia ulang? Jawabnya, berulangnya surah ini tanda. Berapa kali? Siapa dia pernah hitung? Jawab dia sebanyak 31 kali. Dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, takarrarat 31 marratan ba'da kulli ni'matin lillahi ta'ala. Setiap kali Allah Ta'ala sebut nikmat, dia akan bawa lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Para pelajar yang hafal Al-Quran kena ingat ada berulang 31 kali di dalam Al-Quran, dalam surah ini. Kemudian ditegaskan lagi, sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepada Allah tiap-tiap masa. Allah di dalam urusan memohon kepada Allah tiap-tiap masa. Allah di dalam urusan mencipta dan mentadbirkan makhluknya, Tuhan tu tak ada masalah bagi dia, kun fayakun jadi je. Tidak ada sesiapa pun yang dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Untuk menegaskan hakikat ini, Allah Ta'ala mencabar mereka, ya ma'syaral jinni wal ins, sampai ke akhir ayat. Setelah menggambarkan alam akhirat dan balasan yang disediakan untuk orang-orang yang beriman serta beramal saleh, dan balasan orang-orang yang kufur ingkar, maka surah ini diakhiri dengan menegaskan kesucian nama Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, Zul Jalali wal Ikram. Allah Ta'ala yang mempunyai jalal wal ikram, kemuliaan dan ketinggian, subhanahu wa ta'ala. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada satu-satu ayat yang kita akan bincangkan ini insya-Allah secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman. Ar-Rahman ini satu ayat. Sebagaimana disebut oleh ulama ini, yang 778 ayat itu, Ar-Rahman ayat 1. Apa makna Ar-Rahman? Tuhan yang amat pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Masya Allah. Ar-Rahman, Tuhan yang amat pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Itu yang dikatakan peliknya. Manusia yang kafir ni hati gelap, tak mau dengar Ar-Rahman. Patutnya bila kita dengar Tuhan yang bersifat rahmat, berkasih sayang, sukalah kita. Dia tak mau. Mar-Rahman, wa Mar-Rahman. Oh, sombong kerah kepala, tak mau dengar. Dan di antara lataif, di antara kesenian kehalusan susunan ayat-ayat Al-Quran ini, Allah namakan satu surah ini dengan nama surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Dan Allah Ta'ala mula dengan ayat yang pertamanya Ar-Rahman sebagai pembuka bicara kepada surah ini. Ar-Rahman, mana Allah Ta'ala yang mengandungi sifat-sifat Ar-Rahmah. Dan tidak dinamakan dengan Ar-Rahman ini kepada lain daripada Allah Azza wa Jalla. Nama lain macam Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Kadang-kadang Allah namakan kepada makhluk dia. Seperti Allah sebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin, Ra'ufu Ar-Rahim. Tapi ada pun nama Allah, dia panggil lafzul jalalah Allah, dan Ar-Rahman fala yusamma bihima, tidak dinamakan dua ni kecuali kepada Allah Azza wa Jalla saja. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Mau panggil nama Allah ataupun panggil Ar-Rahman. Jadi puak kafir tak mau Ar-Rahman. Kita kata biarmu tak mau, kami nak. Maka pengkhususan nama ini khas untuk Allah Azza wa Jalla, mengandungi seperti dalam ayat kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala telah tulis ke atas dirinya bersifat dengan rahmat. Allahu Akbar. Maknanya artinya kalau kita ni betul-betul mengenali Allah Azza wa Jalla yang bersifat rahmat, maka sebagaimana kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya orang kafir akan tamak dia nak masuk dalam syurga juga sebab sifat Allah Ta'ala rahmah. Tetapi rahmat Allah Ta'ala ada batasannya. Dia kata orang yang beriman boleh, yang tak beriman saja. Na'udzubillah. Kan? Ar-Rahman, Ar-Rahmah sifatuhu, sifat Allah Ta'ala, wa fi'luhu wa sya'nuhu. Dan semuanya, semua Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat. Nama dia pun Rahman. Penciptaan Allah Ta'ala semuanya bersifat rahmat. Dan syariat, tanda, syariat Allah Ta'ala bersifat rahmat. Allahu Akbar. Rahmat apa? Orang bunuh orang, kita kena bunuh dia balik. Sayang anak kita tidak ada hak nak cabut nyawa orang. Kamu kena ingat, dia cabut nyawa orang lain. An-nafsu bin nafsi. Kita bukan sewenang-wenang nak cabut nyawa dia. Dia dah cabut nyawa orang, maka balasannya yang setimpal. Supaya orang lain takut. Mu nak hidup, jangan cabut nyawa orang. Kalau tidak, mati kamu. Bukan soal pengampunan siapa-siapa. Soalnya syariat Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman ay allazi wasi'at rahmatuhu kulla syai. Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman, yang luas rahmatnya dalam semua perkara. Dalam hadis kata sabaqat ghadabuhu rahmatuhu ghadabah. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan dia. Allahu Akbar. Banyaklah kalau kita nak baca dalam syarah kepada kita Asmaul Husna tentang nama Ar-Rahman yang telah menciptakan 100 rahmat. Diturunnya ke atas dunia ini berapa? Rahmat saja. Kemudian dengan sebab satu diturunkan itu, berkasih sayanglah kita sama-sama manusia. Santa makhluk hayawan pun kasih sayang sama-sama dia. Kucing jatuh anak, cabut ekor dia mencari anak dia, kan? Sayang dia. Kemudian Allah simpan 99 lagi rahmat dia di yaumil hisab, untuk hari pembalasan. Masya Allah, tabarakallah. Ini maka kita sebut Ar-Rahman dengan satu nafas.
Ar-Rahman, mad al-mim wal wuquf ala nun, supaya kita terasa. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, tengok sifat Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat, kasih sayang, kasih belas. Kita rasa dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari ayat yang kedua. Allamal Qur'an, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah Ta'ala ajar kepada kita siapa? Al-Quran. Inilah awwalu ma na'at bihi nafs. Di antara Allah Ta'ala sifatkan diri dia, iaitulah Allah Ta'ala mengajar Al-Quran dengan Ar-Rahman. Maknanya dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah ajar kepada kamu Al-Quran untuk menyelamatkan kamu daripada segala kesesatan, menyelamatkan kamu daripada perkara-perkara yang tidak baik, menyelamatkan kamu daripada huru-hara pada hari kiamat. Maka ikutlah Al-Quran. Allahu Akbar. Allamal Quran. Allah telah menurunkan wahyu ini ke atas Rasul-Rasulnya, kepada Nabi-Nabinya alaihi wassalatu wassalam, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Kemudian Allah sebut ayat yang ketiga, Allama khalaqal insan. Allah lah yang telah menciptakan manusia. Manusia ni dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Bila dia buat manusia, manusia ni tak erti apa. Mula-mula keluar daripada perut mak, hak dia pandangnya kuah yang pandang. Kuah. Lapar tu. Kuah, nak tidur. Kuah, belaka. Itu yang dia pandang. Berapa bulan duk main. Itu yang dia pandang manusia. Kemudian Allah kata, Allamahul bayan. Dialah yang telah membolehkan manusia memberi dan menerima penyataan. Allamahul bayan. Allah Ta'ala cipta manusia dan dia ajar pada ilmu kepada manusia. Allahu Akbar. Al-bayan, mana penjelasan kenyataan di sini mengandungi kepahaman, akal pemikiran dan juga bahasa. Tiga-tiga. Kita ada bahasa, kita ada akal pemikiran, dan kita ada kefahaman. Akal tu ada ramai orang ada akal, tapi yang menggunakan akal tu pula tak ramai. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita akal supaya kita berfikir, kita tadabbur, kita perhatikan segala perkara. Dan al-bayan, Allah Ta'ala letakkan lughah, bahasa. Makna Allah Ta'ala beri pada kita bahasa boleh faham. Kita dengar orang Afrika bercakap, kata pelik dia ni. Jangan lupa, dia dengar kita cakap Melayu, awak sana pergi sana sini ni, dia juga pelik pada kita. Cakap apa macam burung. Kita badi kata. Dia kata kita kata ke dia. Tapi allamahul bayan, Allah Ta'ala jadikan semua percakapan manusia itu sebagai penjelasan kenyataan. Masya Allah, itu tentang manusia. Maka Allah Ta'ala buat naik kita ke atas. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan perhitungan yang tertentu. Matahari, asy-syamsu wal qamar. Saat ni manusia, ni alat nak hidup atas dunia ni, ada matahari, ada bulan. Karena itu surah Ar-Rahman ini nama as-surah, suratu al-ala wan ni'am. Surah ini banyak mengandungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mula manusia dengan ajar Quran. Allah Ta'ala mula dengan Al-Quran, barulah mari khalaqal insan. Kenapa? Kenapa Quran dulu mari? Kata di para ulama, isyaratun ila annal insan khuliqa li ibadatillah. Manusia itu dicipta untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mari Quran dulu, baru mari penciptaan manusia.
Habis cerita manusia, Allah Ta'ala berpindah kepada nikmat Allah Ta'ala fil kaun. Al-alam ini, dia panggil universe. Alam ini yang menunjukkan kepada kita besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla, ay bihusban, ay bihisab. Matahari dengan bulan ini berjalan dengan kira-kira yang tepat. Bagi matahari ketika dia naik, ketika dia turun, bermakna berakhirlah satu hari. Kita pun duk kira ke hari ni kak, tahun depan makan kek pula. Kek apa? Kek hari jadi yang menghampirkan kita kepada mati. Patutnya begitu. Belah kek apa tu? Kek ingat ke matilah, umur sudah bertambah, ajal semakin dekat. Ni dak galak lah kita. Boleh belah kek hari jadi tu kak. Badi suak dengan bini letak di Facebook. Kadang-kadang hak ustaz pun buat juga perangai tak puk lagu ni. Duk main belah kek. Suak kek depan apa ni? Lepas tu masuk di Facebook, apa cerita ni? Mari mana main kek-kek lagu ni. Masya-Allah. Walil qamari hisaban. Qamar bulan juga ada hisab dia tersendiri. Maka kita tahu bila mari bulan ni puasa, bila mari bulan ni haji, bila mari bulan ni ma'al hijrah, dah macam-macam. Yang pentingnya kita mengatakan adanya matahari dan bulan ini yang menyebabkan umur kita bertambah, meningkat. Dalam syurga esok tak ada. Sebab apa tak ada? Umur manusia tak berubah dalam syurga sebab tidak ada matahari dan bulan tak berjalan menukar hari. Tidak ada. Alhamdulillah. Siapa dia tak setua, tunggu di akhirat. Ayat yang ke-6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tengok wan najm. An-najmu di sini dia boleh terjemah dengan nama nujum, bintang-bintang. Tapi siaqul ayah tidak menunjukkan bintang, menunjukkan benda lain. Maka di situlah kata di para ulama, an-najmu iaitu dengan makna an-nabat as-saghir, tumbuh-tumbuhan yang kecil. Alhamdulillah terjemahan pimpinan juga memilih yang demikian. Dia kata apa? An-najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan yang melata macam pokok-pokok kecil ni. Wasyajaru, serta pohon-pohon kayu yang kayan, kayu-kayan, pokok besar, pokok ada batang tu naik, itu dia panggil syajar. An-najmu, pokok hidup melata atas bumi ni, pokok-pokok sayu ni, itu dia panggil an-najmu. Bukan najmu dengan makna bintang di langit. Alhamdulillah. Wasyajaru, dan pokok-pokok yasjudan, masing-masing tunduk dan menurut peraturan. An-najmu wasyajaru yasjudan, kita boleh bayangkan pokok-pokok hak rendah-rendah ni, pokok pohon-pohon kayu hak besar-besar, semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau pokok kayu tunduk, matahari dengan bulan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, manusia hanya pengguna di atas muka bumi ni, menunggu terbitnya matahari untuk pergi cari rezeki. Keluarnya bulan untuk kita berehat pada waktu malam. Pokok-pokok pula segar bila mari waktu malam. Masya Allah. Dan kalau mereka yasjudan, wan najmu wasyajaru yasjudan, manusia tak reti makan saja. Dengan lembu apa beza? Kita dengan lembu berbeza dengan cara mana? Dengan kita juga tunduk dan patuh kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Tuhan buat naik kita ke langit. Nak suruh tengok. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-sama', dan langit dijadikannya membumbung tinggi. Langit itu semua ada alat atas, orang panggil langit. Serta Allah mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. Dia panggil al-mizan. Mizan itu dengan makna neraca keadilan. Allah Ta'ala ini dipanggil tanasub. Allah Ta'ala angkat langit, Allah Ta'ala suruh kita tengok ke langit, kemudian Allah Ta'ala letak al-mizan. Awana mizan, neraca timbangan yang adil
yang telus, yang comel. Menjadi alat supaya kita timbang. Dan boleh juga al-mizan itu sendiri keadilan. Allah Ta'ala kata, aku cipta langit was-sama, tinggi dengan penuh keadilan. Allahu Akbar. Supaya kita berfikir apanya munasabahnya di antara langit dengan keadilan, dengan mizan. Kenapa? Jawabnya, langit itu diangkat bil haqqi wal adlil. Allah Ta'ala ciptakan langit itu dengan benar, dengan adil, maka dengan keadilannya tertegaknya langit dengan bumi ini tidak rusak. Allahu Akbar. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, alla tatghaw fil mizan. Alla tatghaw fil mizan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Jadi para jemaah sekalian, apa benda yang kita nak timbang? Apa perkara yang patut kita buat? Itu dia panggil fiqh al-mizan. Sekarang ni ada sebuah kitab yang dikeluar oleh Syekh Ali. Dia tulis sebuah kitab, nama dia Fiqhul Mizan. Fiqh, neraca, timbangan yang benar. Ini kalau kita panggil fiqh keseimbangan. Dunia, akhirat. Hidup, mati. Laki-laki, perempuan. Kaya, miskin. Jadi semua benda ni kita kena adil. Kena timbang dengan cara yang baik. Allah kata, jangan kurangkan timbangan. Maknanya Allah Ta'ala perintah supaya kita berlaku adil. Jangan tambah, jangan kurang. Tambah pun tidak mizan. Dan sebagaimana Allah Ta'ala larang dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Tanda pelajar-pelajar, Allah Ta'ala perintahkan di sini dengan berlaku adil yang terdiri daripada beberapa perkara. Adil di sini daripada beberapa perkara, iaitulah adil di dalam masyair, dalam perasaan kita. Memangnya kita ni kadang-kadang bila kita sayang ke orang, kita sayang melampau-lampau. Oh, saya puja kita dah. Siapa mereka kita sayang ke seseorang ni, dia buat salah ke, dia buat apa, kita taat setialah kita. Dikatakan bagaikan hantuah. Oh, hantuah ke? Hak taat setia kepada bos dia tu. Hantuah. Nah, kita ada neraca timbangan. Kita benci kepada orang, biar berpijak di bumi nyata. Kenapa kamu marah dia? Sebab dia ahli maksiat. Sebab dia buat zalim. Sebab biar ada sebab. Ni dah kadang-kadang kita benci ke orang tanpa mizan, tanpa kajian. Orang kata dia ni tak baik, kita pun tak baik juga. Orang ambil gambar dia pangkah gambar kawan ni, atas rasa ni kita pangkah juga. Orang buat list senara orang-orang yang tak baik, kita sebarkan juga. Sedangkan kita tak jumpa apa orang ni. Pembuat list ni berat akhirat esok ni. 50-60 orang dia senaraikan sebagai orang yang sesat, orang yang buruk akhlak. Esok apa kamu nak berdepan dia dengan 5-60 orang berjujuk nak dakwa kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jangan mudah-mudah nak menyenaraikan dan jangan mudah menyebar-nyebarkan benda yang macam ni. Maka dalam perasaan kita mesti bersikap adil. Kata di Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dengar ni. Masyhur daripada Sayyidina Ali. Ali kata apa? Ahbib habibaka haunamma. Musayanglah kepada orang yang kamu sayang itu biar berpada-pada. Asa ayyakuna baghidakan yaumama. Boleh jadi satu hari inilah orang yang paling kamu benci. Wa abghid baghidaka haunamma. Membenci, marahlah kepada orang itu biar berpada-pada. Asa ayyakuna habibaka yaumama. Boleh jadi dia ni orang yang kamu sayang satu hari nanti. Ini manusia biasa. Kalau kita pergi kepada ahli politik, hadis wala haraj, orang Arab kata, cakaplah hari ni dia sayang, petang ni dia benci. Pagi ni SD sini, petang kara SD sana. Itu tak boleh pakai. Nah, kita ambil yang manfaat jelah daripada kumpulan ini, yang lain-lain tak payah. Kerana itulah kita kena ada fiqhu al-mizan. Adil. Suami sayang kepada isteri berpada-pada.
Kadang-kadang waktu sayang tengok Allah, tak sebut nama, duk yang ling sakit lenga kita dengar dah. Tanya dia balah ruai kau ni, mata Tom Jerry yang bunyi. Oh lah. Pecah pinggir hari-hari dekat dapur. Apa dah? Habibakan yaumama, kita sayang biar betul, benci pun biar berpada-pada. Kemudian kita diminta supaya berlaku adil fil hukmi 'alal adu. Adil juga ketika menjatuhkan hukuman ke atas musuh. Mata kalau dia musuh kita pancung dia, kita jatuhkan dia. Jangan. Kita juga bersikap adil kepada diri kita sendiri, bersikap adil kepada orang lain. Allahu Akbar. Dan di antara dilalatul mizan, di antara tanda-tanda kita ni mempunyai neraca timbangan yang baik, iaitulah bersikap adil di dalam pemberian dan apa saja. Kita nak beri pada anak, sayang pada anak ni, kita beri banyak. Anak hak tak sayang, tak beri. Walau hanya bila mati esok, hak kita tak sayang itulah yang banyak doa pada kita. Kerana itu Allah SWT tidak benarkan. Tidak beri apa? Tidak beri supaya kita ni sendiri-sendiri bagi harta pusaka. Tak. Allah kata pusaka, aku bagi. Sebab manusia ni banyak berlaku tidak adil. Anak dia sayang, dia beri. Sambil-sambil Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun, ada lagi hak bagi harta senyap-senyap ke anak. Anak sayang, beri. Waktu amak dia mati, buka-buka gerai tanah. Nama fulan, bila mau gitu kah? Aku duduk rumah. Hari-hari aku khidmat ke ibu, ke ayah. Hari-hari duduk gosok dia. Mu duduk mana? Sedap ayat. Hak sayang ni, hak boleh harta ni, joli. Tak ada 2 bulan habis harta benda. Anak hak dia tak sayang, hak duduk jauh hujung dunia tu, Masya Allah, hak ni lah air mata pagi petang siang malam. Rabbi khili wali walidayah. Maka Allah kata, la yastaftunaka qulillah yuftikum. Mari tanya tentang harta pusaka, jawab Allah nak jawab. Bab pusaka. Jadi kita kena bersikap adil. Maka di situ timbulnya namanya fiqhul maqadir, fiqh takdir. Kita nak beri satu benda bajet biar betul, jangan di orang panggil terlebih bajet. Jadi alhamdulillah sekarang ni orang duk bincang satu fiqh, nama dia Fiqh Al-Mizan, yang ditulis oleh Syekh Ali hafizahullah taala, Fiqh Al-Mizan. Jadi kita kena belajar semua. Dia panggil letaklah neraca timbangan yang baik. Kita timbang semualah. Kita nak nilai orang jangan marah. Saya hari ni bila mengajar musim PKP ni, di antara benda yang pening kitanya, bagaimana kita nak nilai, nak bagi markah kepada pelajar-pelajar yang tidak berdepan di alam nyata. Duk main ke alam maya, dia main ke tak tahu. Saya masuk ustaz. Masuk, dia buka handphone dia. Bila kita panggil tu, tak tahu duk mana. Ada ke tak ada. Muka buka handphone ni boleh ya, buka duk dalam poket. Dia gimana tu tahu. Kita kata itu terpulanglah kepada diri masing-masing untuk menjadi manusia yang jujur. Masya-Allah, tabarakallah. Kesimpulan daripada berapa ayat? 9 ayat yang kita baca ini, para jemaah sekalian, Allah Ta'ala telah ajar kepada kita bermula daripada dia sebut dengan nama sifat dia, Ar-Rahman. Aku ni bersifat dengan kasih sayang, bersifat dengan rahmat. Kemudian Allamal Quran, Allah Ta'ala turunkan kepada kita Al-Quran. Maka siapa nak selamat, ikut Al-Quran. Saya beli Quran banyak ustaz. La. Al-Quran ni bukan sekadar koleksi. Al-Quran itu dibaca dan dipahami baru jadi. Kalau cakap beli Quran sampai rumah jadi, lah tak jadi. Ana selalu buat ibarat yang mudah-mudah. InsyaAllah para pelajar sudah ingat. Bandingan Al-Quran ini seperti buah kurma. Makin dikunyah, makin terasa kemanisannya. Betul? Quran macam itu juga. Beli Quran taruh rumah. Tak baca, tak tahu apa mu. Tak rasa apa. Baca, kita mula rasa. Faham, lagi rasa. Tadabbur, masuk dalam lagi terasa kemanisannya. Kemudian kita beramal dengan Al-Quran, itulah objektif diturunkan Al-Quran. Maka Allah kata, Allamal Quran, Allah Ta'ala bagi Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah cipta manusia dan Allah ajar kepada kita supaya faham memahami. Masya Allah, tabarakallah, orang yang tak boleh baca,
Orang tak boleh bercakap, Allah bagi faham juga dengan isyarat. Sahabat-sahabat kita yang pekak, yang apa ni, yang bisu, dia boleh cakap dengan tangan. Hari ni orang-orang bisu dia tak cakap. Dia boleh main WhatsApp pula. Masya-Allah. Ni ada pak cik, orang panggil pak su dia, muka dia bisu. Mari sini, ustaz, nak jumpa kita. Ambil kertas tulis ini. Kata subhanallah. Allah Taala beri pada saya. Mulut tak ada, tangan pula berjalan. Ini semua ni Allah nak tunjuk kepada kita di akhirat nanti manusia tak cakap dengan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Masya-Allah. Kemudian Allah Taala bagi pada kita an-najmu wasyajaru yasjudan. Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan sujud kepada Allah Taala, was-samaa wa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Insya-Allah para jemaah sekalian, fiqh al-mizan ini sangat penting untuk kita buat keadilan raca timbangan yang adil kepada semua kumpulan, insya-Allah. Kita akan sambung ayat 10, wal arda wada'aha lil anam. Panjang lagi hikayat dia. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.